Salam sejahtera dan salam Sarawak sayang bersama saya Janet Bennett. Berita utama, Kerajaan Sarawak telah menanggung subsidi bekalan air pengguna domestik melebihi 44 hingga 61 sen setiap 1,000 liter. Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak Datuk Julaihi Narawi berkata ini merupakan jumlah yang rendah berbanding kos pengeluaran air di antara RM1.04 sehingga RM1.78 bagi setiap 1,000 liter. Secara amnya, kos pengeluaran air adalah di antara ringgit Malaysia 1.04 sehingga RM1.78 bagi setiap 1,000 liter. Tetapi tarif air yang kita kenakan kepada pengguna domestik adalah hanya di antara 44 sen sehingga 61 sen bagi setiap 1,000 liter. Ini bermakna subsidi yang ditanggung oleh kerajaan melalui semua agensi bekalan air adalah di antara 41% hingga 75% bagi pengguna domestik. Beliau berkata demikian ketika sesi penggulungan bagi kementeriannya dalam persidangan DUN Sarawak ke-19 pada Selasa. Jelasnya lagi, jumlah anggaran subsidi air bagi tahun 2020 dan 2021 untuk pengguna domestik di Sarawak adalah sebanyak RM305 juta. Kerajaan Sarawak juga katanya telah memberi subsidi melalui program air percuma Free Water Program untuk RM5 pertama bil air domestik bermula Januari 2020 sehingga sekarang dengan merekodkan sehingga April 2022 jumlah subsidi untuk program ini ialah sebanyak RM68.2 juta. Manakala ujarnya, pakej bantuan khas Sarawak Kesayang BKSS diskaun bil air sejak tahun 2020 sehingga April 2022 ialah RM101.3 juta yang memanfaatkan 647,000 pengguna. Mengenai program Sarawak Alternative Water Supply SAWAS, Datuk Julaihi beritahu sebanyak 5 telah disiapkan bagi menyediakan bekalan air bersih dan selamat kepada masyarakat di kawasan terpencil di Sarawak. 5 buah pakej SAWAS telah siap dan membekalkan air bersih kepada 572 isi rumah di bahagian Seri Aman, Mukah, Bintulu, Miri dan Limbang. Di bawah program projek rakyat, kementerian saya sedang melaksanakan 22 pakej SAWAS dengan anggaran kos sebanyak ringgit Malaysia 135 juta yang akan memberi manfaat kepada 1,548 isi rumah. Dalam pada itu, Datuk Julaihi memberitahu kerajaan Sarawak mempunyai visi untuk mencapai liputan penuh bekalan elektrik 24 jam di seluruh Sarawak menjelang tahun 2025. Jelas beliau, setakat suku pertama tahun 2022, liputan bekalan elektrik telah mencapai 98.6% di seluruh Sarawak dengan liputan elektrik di kawasan luar bandar sebanyak 96.5%, manakala kawasan bandar sudah mempunyai liputan bekalan elektrik sepenuhnya. Kerajaan Sarawak telah memperuntukkan sejumlah ringgit Malaysia 2.3 bilion pada tahun 2019 untuk mempercepatkan program elektrifikasi luar bandar di bawah projek rakyat. Sehingga kini sebanyak 657 buah kampung dan rumah panjang bersamaan dengan 14,100 isi rumah bersamaan dengan 1.4% yang belum mendapat bekalan elektrik di seluruh Sarawak. Datuk Julaihi turut memberitahu 4 projek rakyat bekalan elektrik luar bandar telah dilaksanakan sejak tahun 2019 seperti berikut. Manakala katanya, SARES fasa ke-6 kini dalam pelaksanaan yang melibatkan 141 buah kampung dan rumah panjang bersamaan dengan 2,863 isi rumah dan dijangka siap pada suku pertama tahun 2023.
Turut diperjelaskan bantuan dana pemohon tambahan atau lewat Additional and Late Applicant Fund (ALAF) telah diperuntukkan di bawah projek rakyat untuk rumah tertinggal atau baru dibina selepas projek bekalan elektrik luar bandar siap. Sejak diperkenalkan pada tahun 2018, ALAF telah memberi manfaat kepada 755 buah kampung dan rumah panjang dengan isi rumah 9,090 isi rumah. Sehingga kini terdapat kira-kira 35,000 pemohon di seluruh Sarawak yang memerlukan pemasangan bekalan elektrik melalui skim ALAF. Projek ini adalah skim berterusan yang sedang dalam pelbagai peringkat pelaksanaan. Selain itu, katanya setakat Mac 2022, seramai 5,106 isi rumah telah mendapat manfaat daripada subsidi CCGFA di mana 4,056 isi rumah telah menikmati subsidi sepenuhnya iaitu percuma, manakala 1,050 isi rumah lagi mendapat manfaat subsidi 70%. Manakala ujarnya, diskaun bil elektrik Bantuan Khas Sarawak Kusayang BKSS sejak tahun 2020 sehingga April 2022 ialah RM681 juta yang telah memberi manfaat kepada 685,000 pengguna. Seterusnya, usaha menaik taraf sekolah usang adalah antara keutamaan Kerajaan Sarawak bagi menyediakan persekitaran pembelajaran dan pengajaran yang selamat dan kondusif untuk pendidik dan pelajar. Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak, Datuk Roland Sagawi In berkata, pelbagai projek baik pulih, bina semula atau penempatan semula sekolah telah dan sedang dilaksanakan. In 2016, the total number of dilapidated schools in Sarawak was 1,020, of which 415 were considered DS3. 210 as DS2 and 395 as DS1. To date, a total of 455 dilapidated schools in those three categories have been covered under various school repairs, rebuild, or relocation projects. Of these, 245 projects have been completed, while the rest are still under various stages of development. Beliau berkata demikian ketika sesi penggulungan bagi kementeriannya dalam persidangan DUN Sarawak ke-19 pada Selasa. Sementara itu, Datuk Roland memberitahu program penempatan semula dan pembinaan semula sekolah juga telah mulai dilaksanakan bagi sekolah yang kerap mengalami banjir dan tanah runtuh termasuk sekolah kurang murid SKM. Jelasnya sebanyak 80 sekolah sering mengalami banjir dan tanah runtuh atau hakisan manakala 263 sekolah dikenal pasti oleh Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak JPNS sebagai SKM. However, the relocation of these schools is only possible if there are enough funding allocation from the federal government. It is estimated that approximately 2.4 billion ringgit for flood-prone and slope failure and 1.2 billion ringgit for SKM are required to relocate and rebuild the schools. For merging of SKM, besides needs for funding, we also need full support from the local community. Membahas mengenai penggunaan Raspberry Pi sebagai alat pembelajaran, ujar Datuk Roland, guru perlu dilatih secara berterusan dan pihak kementerian akan terus melengkapkan penyediaan itu dengan latihan komprehensif. Sehubungan itu juga, pembangunan profesional berterusan CPD turut diteruskan bagi keperluan para guru bagi membantu meningkatkan pencapaian pelajar dalam jangka masa panjang. Dalam pada itu, cadangan untuk mempertimbangkan pembinaan sebuah hospital di Selangau bagi memenuhi keperluan penduduk telah disuarakan oleh Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tamin Insinyur Christopher Gira Sambang dalam persidangan Dewan Undangan Negeri DUN Sarawak ke-19 pada Isnin. Katanya, Selangau amat wajar untuk dibekalkan kemudahan kesihatan memandangkan penduduk di kawasan itu semakin meningkat setiap tahun. All this while, the people from Selangau
we have to seek treatment at either the Sibu Hospital or Muka Hospital, which are both located around an hour from Selangor. This hospital will be overcrowded to serve the patient from Sibu and Muka in this great and uncomfortable environment. Justru dengan adanya penambahan hospital di Selangor, tambah Christopher, ia bukan sahaja dapat mengurangkan masa perjalanan untuk menerima rawatan, malah akan mengelakkan kesesakan di hospital sedia ada. Sementara itu, penubuhan Agensi Pembangunan Pendalaman Kuching Serian atau Kuching Serian Hinterland Development Agency (KUSHDA) dicadangkan bagi mengawal selia serta memperkasakan lagi pembangunan di Greater Kuching atau kawasan selatan Sarawak. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bukit Semunja John Ilus berkata, pembangunan di kawasan pedalaman Kuching Serian yang merangkumi Lunduk, Bauk, Penrisen, Padawan, Serian dan juga Balai Ringin perlu berteraskan 4 objektif utama. Ujarnya antara objektif-objektif tersebut termasuk keselamatan makanan, keselamatan sempadan, keselamatan air serta pembentukan pelbagai pembangunan lain sama ada secara fizikal maupun bukan fizikal. John Ilus mengulas lanjut, berpandukan semua objektif tersebut, KUSHDA akan bekerjasama dengan semua agensi pelaksana supaya dapat mempercepat dan memperkasakan perancangan dan penyelarasan antara setiap pihak yang terlibat. Akin to Urda, SADA, IRSDA and other development authorities in the state, it is very timely for the GPS government to consider seriously to establish the Kuching Serian Hinterland Development Agency to look into the matter as mentioned above. With our neighboring country is moving its capital to Kalimantan, we must be ready and anticipate that the spillover effect will somehow or other meet some of these objectives. Beliau berkata demikian semasa membahaskan usul penghargaan atas ucapan tuan yang terutama yang di-Pertuan Negeri Sarawak dalam persidangan DUN Sarawak ke-19 di Kuching pada Isnin. Sementara itu, Adun Bukit Semunja itu memohon agar kerajaan mempertimbangkan keperluan untuk menaik taraf Majlis Daerah Serian ke sebuah majlis pembadaran. Beliau menambah jumlah kampung di bawah bidang kuasa Majlis Daerah Serian telah meningkat dari 307 ke 373 buah kampung sekarang. Laporan berikutnya, agensi-agensi yang terlibat dalam keputusan kelulusan projek perumahan serta bangunan komersial di Setakan perlu menjalankan kajian terperinci mengenai aliran trafik, tekanan air dan banjir kilat yang berlaku di kawasan itu. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Setakan, Datuk Hamzah Ibrahim juga memohon agar kajian semula dilaksanakan terhadap mana-mana projek yang sudah diluluskan tetapi belum dibina. Masalah yang membelenggu dalam kawasan Setakan pada hari ini adalah kesesakan lalu lintas. Ini adalah isu yang paling hangat. Ini adalah isu yang sering bermain di media sosial, yang sering bermain di dalam semua percakapan sama ada di kedai kopi ataupun di mana-mana tempat. Kesesakan lalu lintas, terutama di waktu puncak. Beliau berkata demikian ketika membahas usul penghargaan atas ucapan TYT yang di-Pertuan Negeri Sarawak pada persidangan DUN Sarawak ke-19 pada Isnin. Menjelas lanjut, Datuk Hamzah juga berharap supaya balai polis dapat diwujudkan di kawasan Setakan bagi meningkatkan keselesaan dan kesejahteraan penduduk. Saya juga berharap supaya pihak kerajaan negeri, khususnya dalam Majlis Keselamatan Negeri ataupun sebagainya, dapat melihat Setakan ini diwujudkan satu balai polis. Kepadatan penduduk di kawasan Setakan pada hari ini memerlukan perhatian. Kerana di dalam kawasan Semerahan, kita bergantung harap kepada balai polis Kota Semerahan saja. Yang mana saya tahu tidak cukup anggota di situ. Jadi saya harap kerajaan negeri dapat melihat aspek pembangunan ataupun penubuhan balai polis baru dalam kawasan Setakan supaya masyarakat di dalam kawasan tersebut yang terdiri daripada banyak perumahan-perumahan akan terjamin keselamatannya. Walaupun pada hari ini, alhamdulillah belum ada kes-kes yang teruk yang saya lihat. Bagi Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Pelagus Wilson Nyambung Ijang pula, beliau menyeru kerajaan supaya terus membangunkan infrastruktur jalan raya di Sarawak, khususnya di kawasan luar bandar dan pedalaman.
Katanya ia secara tidak langsung akan menyumbang kepada pemekasaan pendidikan kanak-kanak di kawasan tersebut. If the child spends so many hours in trouble, how will they be ready to do homework and revision? Beliau berkata demikian semasa membahaskan usul penghargaan atas ucapan Tuan Yang Terutama yang di-Pertuan Negeri Sarawak dalam persidangan DUN Sarawak ke-19 di Kuching pada Isnin. Sementara itu, adun pelagus itu turut menggesa agensi pelaksana serta pihak berkepentingan lain agar meneliti punca berlakunya masalah projek sakit. Kerajaan Sarawak akan bekerjasama dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM bagi memperkasarkan lagi pengurusan syarikat-syarikat berkaitan kerajaan GLC di negeri ini. Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak Hal Ehwal Korporat, Penerangan dan UKAS Dato' Abdullah Saidul memberitahu cadangan telah diberikan kepada SSM untuk mewujudkan modul latihan bagi melatih ahli lembaga pengarah serta setiausaha syarikat yang berkaitan. Antara inisiatif yang boleh kita cadangkan dengan SSM Malaysia ialah iaitu memberi SSM melalui pusat latihan mereka untuk mengadakan satu modul latihan ataupun sesi penerangan untuk semua ahli lembaga pengarah GLC di Sarawak, dan juga modul latihan untuk setiausaha syarikat terutama sekali untuk GLC Sarawak jugalah. So ini saya rasa antara perkara yang penting dalam ke arah kita memastikan GLC negeri diurus dengan baik dan able to adopt the best practices and corporate governance. Beliau menjelaskan demikian ketika ditemui wartawan Unit Komunikasi dan Penerangan Sarawak UKAS selepas menyempurnakan Majlis Salam Aidilfitri SSM di sini pada Selasa. Sementara itu, SSM Cawangan Sarawak Ramli Lin berkata kolaborasi ini akan dilaksanakan melalui pusat latihan SSM iaitu Comtrack. Dalam perkembangan lain, tambahnya SSM telah mewujudkan pelbagai inisiatif bagi membantu golongan usahawan, terutama badan-badan korporat yang terjejas akibat penularan wabak COVID-19. Antaranya, yang pertama kita SSM juga melanjutkan tempoh pendaftaran SSM Bistras secara percuma, iaitu kita memberikan pendaftaran secara percuma kepada mana-mana syarikat ataupun perniagaan untuk mendapatkan SSM Bistras ni. Yang kedua, SSM juga menyediakan dan memberi pengurangan kompaun sebanyak 90% daripada nilai asal bagi permohonan pembatalan nama syarikat di bawah Seksyen 549 dan Seksyen 550 atau Syarikat 2016. Majlis ramah tamah tersebut yang bertujuan mengeratkan lagi silaturahim bersempena dengan sambutan Aidilfitri telah disertai sekitar 100 orang yang termasuk penjawat awam persekutuan dan negeri serta wakil-wakil dari badan korporat. Sekian edisi malam bersama saya, Janet Bennett. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. Salam UKAS.